Rahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah di dalam keadaan Islam. Tuan Pengerusi, sahabat saya, seluruh jawatan kuasa, penggerak surau Al-Falah, dan tidak lupa kepada tim media kita yang turut bersama-sama dengan kita pada petang ini, yang menjadi di antara salah satu usaha untuk kita menyebarluaskan dakwah dengan kaedah kita yang ada kecanggihan pada hari ini. Dan seterusnya kepada semua sekali tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, semuanya kita bersyukur kepada Allah kerana pada petang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berada pada Ramadan yang berikutnya, yang mana seringkali dinantikan oleh seluruh. Yang lepas kita diuji merinduinya kerana tidak ada dengan pengisian-pengisian sedemikian ini, bahkan termasuklah masjid, dan kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh mengambil peluang ini. Jangan kita ataupun keadaan yang di sebaliknya, wallahu a'lam. Antara dua, kalaulah tidak keadaan situasi yang berubah, antaranya satu lagi iaitu diri kita, yang mana bimbang tak sempat bertemu dengan Ramadan yang tahun hadapan. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, keduanya saya mohon ampun dan maaf di atas sedikit kelewatan. Dahsyat sungguh tuan-tuan sekalian. Ramadan tahun ni, tahun lepas tak ada, tahun ni ada, tiba-tiba tahun ni Allahu akbar. Saya tadi asal plannya perancangan naik motor je. Daripada Bukit Mahkota Bangi nak datang ke sini naik motor lebih mudah dan cepat. Tiba-tiba di pertengahan jalan keluar awal dah, pukul 11 macam tu dah keluar dah para jemaah sekalian. Separuh jalan tiba-tiba motor termati, tak boleh nak jalan. Kita jadi pelik dah, panik dah sudah. Dekat antara sempadan Dengkel, para jemaah sekalian. Termati, berhenti tepi jalan, tengok-tengok, ingat minyak tak ada, minyak full. Rupanya masalah lain. Bawa tolak sampai ke bengkel. Sampai bengkel pula lebih kurang 5 minit. Tapi 5 minit tuan-tuan sekalian nampak pendek kalau motor boleh bergerak. Jalan tu Allah sahaja yang tahu. Dan itulah ada orang tolong sikit, alhamdulillah. Sampai bengkel, cek masalah besar, kena buka enjin dan sebagainya, tinggallah dulu motor. Lepas tu calling isteri, bawa kereta datang kat bengkel, sampailah ke sini para jemaah sekalian. Isteri hantarlah kerja tu dekat Putrajaya saja, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi ala kuliahan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertemuan kita pada petang ni kita akan bincang di dalam Ramadan yang disebutkan sebagai bonus yang berganda. Sebelum daripada itu, teringat saya di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis itu yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, muttafaqun alaih. Yang bermaksud hadis ni Nabi menceritakan bahawasanya
Allah berfirman, Allah menyebutkan setiap daripada amalan anak Adam itu adalah untuknya melainkan puasa. Maknanya segala bentuk amalan yang lain, ibadah Adam untuknya, untuk kita semua. Kecuali berkaitan dengan puasa. Kerana apa dia? Kerana Nabi menyebutkan bahawasanya sesungguhnya puasa itu milik Allah dan akulah yang akan membalasnya. Ini special berkaitan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Amalan yang lain itu maka adalah untuk kita, bermakna kita buat dan memang pahala itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinilai dengan para malaikat dan sebagainya. Tetapi bila berkaitan dengan ibadah puasa ini adalah direct daripada Allah yang terus membalasnya dengan orang-orang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Maka nak sebut para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahawasanya dalam kita berpuasa ni bukan sekadar puasa Ramadan ini, terutamanya bukan adalah puasa yang biasa seperti mana Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis kita berpuasa, barangkali mungkin puasa sunat dan sebagainya, kita beroleh pahala demikian berkaitan puasa sunat Isnin dan juga Khamis, dan antara yang dilakukan diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita lihat di situ terdapat satu pahala yang khusus berkaitan dengan puasa Isnin dan Khamis. Tetapi bila masuknya bulan Ramadan, kehadiran bulan Ramadan ini dalam kehidupan kita, ia satu perkara yang lebih khusus diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak cerita tentang ganjaran yang berbeza, berganda yang Allah bagi bila tiba masuknya bulan Ramadan. Hatta kalau kita melihat dari sudut amalan-amalan yang kita lakukan dalam Ramadan, dia boleh jadi berganda daripada bulan-bulan yang selainnya. Termasuklah dari sudut amalan rutin harian yang kita buat, dari sudut ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni saya akan kaitkan. Antaranya salah satu lagi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan apa dia hadis ni, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian, pun biasa mungkin kita dengar bila masuk di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana di dalam bulan Ramadan itu kita dikenali dengan 3 fasa yang disebutkan dalam kehidupan kita sepanjang Ramadan. Yang mana 3 fasa ini disebutkan, pertamanya awwaluhur rahmah, yang seterusnya awsatuhu maghfirah, dan yang ketiganya akhiruhu aitukum minan nar. Dipecahkan kepada 3 bahagian. Apa dia 3 bahagian, 3 peringkat tersebut? Awwalahur rahmah, yang pertamanya fasa yang awal dinamakan rahmat, yang mana bahasa mudahnya kita berada di dalam fasa waktu detik masa yang minggu pertama di dalam Ramadan. Ini kita sedang duduk di dalam fasa rahmah ataupun fasa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, para jemaah dirahmati Allah, awsatuhu maghfirah. Dijadikan pada pertengahan di dalam bulan Ramadan itu adanya maghfirah, yang namanya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, maghfirah ataupun pengampunan. Dan ada pun yang ketiga, disebutkan kepada kita akhiruhu aitukum minan nar. Di pengakhirannya atau bahasa mudahnya di saat 10 malam yang terakhir, minggu-minggu akhir Ramadan, yang mana di saat itu dinamakan sebagai fasa untuk pembebasan daripada api neraka. Ini pertama tadi rahmat, yang kedua maghfirah, pengampunan Allah, dan yang ketiganya yang Allah berikan ini semua segalanya penuh dengan bonus dan ganjaran yang Allah nak bagi kepada kita secara berganda berbanding dengan bulan-bulan yang awwaluhur rahmah, dia pada peringkat awalnya dinamakan sebagai rahmat ataupun rahmah. Bahasa kita sebutnya rahmat, tetapi ada setengah sebut rahmah pun tak ada masalah. Asalkan dia sama memberi makna yang sama, dia tidak memberi makna yang berbeza. Rahmat ataupun rahmat ini apa dia, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian?
Yang dikatakan sebagai rahmat ataupun rahmah ini di dalam kehidupan, iaitu satu bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hamba-Nya. Itu dia rahmat, ataupun itulah dia rahmah yang kita sebutkan. Bermakna bila masuk saja kita duduk di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita ada disediakan, Allah nak bagi kepada kita satu peluang kasih sayang yang berganda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-Nya. Bukan bermakna sebelum daripada ni rahmat Allah itu tidak ada. Bukan bermakna selain daripada Ramadan kasih sayang Allah itu tidak diberikan kepada kita, dah. Tetapi nak sebutnya kalaulah bulan yang lain itu pun Allah bagikan dengan kerahmatan, tetapi bila masuk dengan Ramadan, kerahmatan yang Allah nak bagi itu lebih berganda daripada bulan-bulan yang biasa. Masa mudahnya para jemaah dirahmati Allah sekalian, kalaulah contoh kasih sayang ni, anak minta duit kata nak beli buku untuk barang sekolah, contoh beli buku harganya RM15. Kalaulah bagi, hanya sekadar bagi saja, oh RM5 nak ambil RM15. Tetapi kita bila mana bagi dengan penuh rasa kasih dan sayang, kita bukan sekadar RM15. Tanya dekat anak, cukup ke RM15 tu? Nah, ambil lah RM20, lebih RM5 tak apalah buat belanja. Itu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Bermakna, bukan bererti bila bagi RM15 tak bagi RM20 tu tidak sayang. Maknanya bagi RM15 pun sayang juga, tetapi bagi RM20 tu sayang dia lebih. Mungkin pada saat itu rezeki tengah lebih barangkali. Masa saat itu mungkin rasa murah hati lain macam para jemaah sekalian, berita gembira dan sebagainya, ambil RM20 para jemaah dirahmati Allah. So, kita masuk Ramadan ni, Allah nak bagi benda ni yang banyak ada dekat dalam Ramadan ni, banyak berganda daripada bulan-bulan sebelum daripada Ramadan. Apa di antaranya? Kita melihat bagaimana disusun, diletakkan berkaitan dengan hikmah solat sunat tarawih yang kita lakukan setiap malam. Tu solat sunat tarawih yang kita bermula pada hari Isnin malam adalah tarawih kita yang pertama. Semalam adalah tarawih kita yang kedua, dan insya-Allah pada malam ini adalah tarawih kita yang ketiga. Bayangkan para jemaah muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, solat tarawih ini yang di mana hukumnya adalah bukan menjadi sebagai satu kewajipan seperti mana solat-solat fardu yang lain, yang hukum dia adalah wajib subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tetapi bila masuk dengan Ramadan, ditambah pula dengan satu solat yang kita laksanakan menjadi kelaziman dalam kehidupan kita, yang kita duk buat solat sunat tarawih. Kalaulah nak ikut masa para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, habis isyak mungkin barangkali dalam sekitar lebih kurang pukul 8.40. Hari biasa tidak Ramadan habis selesai, kita kadang-kala nak salat lebih tu pun takat hajat ataupun witir 1 rakaat, 3 rakaat setakat 7 para jemaah sekalian. Jarang kita jumpa habis daripada isyak bulan-bulan yang biasa barulah habis selesai semua. Jarang berlaku dan payah nak jumpa. Tetapi masuk dengan Ramadan, habis daripada solat fardu isyak, kita boleh ikuti dengan namanya solat sunat tarawih yang hukumnya adalah bukan menjadi kewajipan, hanya sekadar sunat, tetapi kita boleh laksanakan kerana wujudnya di dalam Ramadan Al-Mubarak. Dan sampaikan bila mana alhamdulillah, andai Allah mencampakkan dalam hati kita rasa tak selesa bila solat sunat tarawih ditinggalkan, itu satu peluang yang Allah bagi. Ada orang demikian, walaupun musim pandemik begini, walaupun ada setengah masjid surau dan ada kapasiti, ada pendaftaran, ada yang jenis walk-in. Kalau pendaftaran tu pula dah ditutup penuh, pergi cari tempat yang walk-in seboleh-bolehnya, dia nak cuba datang juga para jemaah dirahmati Allah. Kita kan lain-lain tempat, lain caranya. Ada setengah masjid surau dalam Jaiz ni yang jenis kena daftar application. Yang lain tak isi, maka terbiar begitu saja, tak payah daftar para jemaah dirahmati Allah. Nak sebut katanya habis daripada solat isyak, jangan dibincangkan, jangan isu macam tu.
Sebelum ni banyak kita nak mengelakkan dari pergaduhan. Yakin dan percaya kita semua di sini ada ikhtiar dan usaha untuk lakukan solat sunat tarawih. Yang habis tarawih itu paling kurang 9.30. Ada tempat yang habisnya pukul 10, campur dengan witir, campur pula dengan tazkirah Ramadan selepas daripada solat sunat witir, maka kita boleh tunggu. Nak kata kesebutan kehebatan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, Allah buka seluas-luasnya, ada kala yang tidak menjangkau akal fikiran kita. Kita tak plan, kita pun tak sangka lah Ustaz, kita boleh jaga sampai solat sunat tarawih setiap malam 10.30 baru balik rumah daripada masjid ataupun surau. Subhanallah. Jadi nak sebutnya yang ada utama, lihat campur tiga. Kalaulah sebentar tadi solat fardu Isya itu kita lakukan dalam keadaan yang mungkin kurang sempurna daripada sudut rukunnya, ada terkejar dengan beberapa perkara, ada tertinggal dengan beberapa perkara, maka di solat sunat tarawih ini kita cuba untuk lakukan yang terbaik. Walaupun berbeza, sunat hukumnya adalah sunat dan satu lagi Isyak tadi adalah wajib, tetapi kita akan cuba memperbaiki agar kita tahu dan kita sedar. Maknanya dalam rakaat-rakaat tarawih itu adalah solat-solat yang untuk kita nak jadikan kualitinya lebih baik untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu namanya tarawih, iaitu solat, bahasa mudahnya solat yang diistilahkan rehat para jemaah sekalian. Rehat tak perlu nak berkejar-kejar, tak perlu nak para jemaah sekalian, simple, mudah. Kalau orang kata Ustaz takut nanti habis lambat dan sebagainya, itu pandai kreativiti pada imam-imam yang mengimami solat tarawih, dia lebih bijak. Kalaulah kata dah tahu ayat yang dibacakan itu, contoh dia punya bacaannya mungkin agak laju sedikit, mungkin dah terbiasa dengan hafalan Quran yang laju, maka dalam solat ambillah mungkin beberapa ayat yang panjang sedikit, maka dia jadi stabil. Kalaulah dia ni punya baca, imam ni punya baca tidak laju, agak perlahan, contoh barangkali kalau mungkin kita dengar para imam Masjidil Haram, mungkin Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, antara bacaan yang tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan, dia pertengahan, sedang seeloknya para jemaah sekalian. Kalaulah begitu, maka boleh dibahagikan, tak perlu panjang sangat ayat, cukup 2-3 ayat, tetapi dengan cara yang demikian. Nak sebutnya yang menjadi masalah bila kita terlalu berlumba, tergopoh-gapoh di dalam ibadat, dalam solat sunat tarawih tersebut, maka akhirnya jadi cukup sekadar menepati syarat sahaja. Tak apa Ustaz, yang penting buat juga tarawih dari tak buat langsung. Akhirnya dia jadi demikian para jemaah sekalian. Sedangkan falsafah daripada solat sunat tarawih itu dalam keadaan yang tenang-tenang, dalam keadaan yang tidak terlalu laju. Kan dulu sebelum daripada ni ada diviralkan, itu terlampau laju berlaku di Indonesia ya para jemaah sekalian. Yang solat ni Allah tak tahu apa yang dibaca. Tak tahu dibaca, baru ni terus dah rukuk, dah i'tidal sujud, terus duduk tayat akhir para jemaah sekalian. Di sana kita akan lihat habis dari sudut pertamanya rukun-rukun yang terdapat di dalam solat yang kita nak rebut itu para jemaah sekalian. Barangkali inilah masa dia. Kalau subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu kita mungkin terlepas dari sudut rukun solat, maka di dalam solat sunat tarawih kita belajar semula untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Baik, ini di antara yang ada dalam Ramadan. Yang pertamanya iaitu berkaitan dengan solat sunat tarawih, kasih sayang yang Allah nak berikan kepada kita. Yang kedua, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila masuknya dalam bulan Ramadan, yang mana bonus berganda yang Allah berikan antaranya di dalam bentuk apa? Kasih sayang Allah yang tidak berbelah bagi. Terutamanya kita duduk dalam Ramadan, Allah kurniakan satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Antara surah yang kelaziman kita baca kalau tak ada surah lain. Kan selain 3 kul, surah itulah para jemaah sekalian. Pendek lagi inna a'tayna para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak sebutnya para jemaah dirahmati Allah sekalian, kasih sayang Allah bagi kepada kita untuk kita ambil pahala yang berganda
dijadikan di dalam 11 bulan itu ada satu bulan yang namanya Ramadan. Di dalam bulan Ramadan sebanyak minggu itu ada satu minggu yang terakhir dinamakan malam minggu Lailatul Qadar. Dan bila dinamakan sebagai Lailatul Qadar, pertamanya orang-orang kita selalu mencari dan sentiasa mencari di manakah malam Lailatul Qadar secara tepat dan secara khusus. Para jemaah sekalian, di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita melihat apa yang dihuraikan berkaitan malam Lailatul Qadar, dua sahaja hint yang diberikan kepada kita. Yang pertama, bila mana ditanya tentang Lailatul Qadar itu bila, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ia berlaku di saat 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Itu yang pertama. Bermakna 10 malam kedua, 10 malam pertama tak, tetapi dia 10 malam yang ketiga, malam yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ditanya lagi secara khusus bilakah berlaku Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir, ia berlaku di pada saat malam-malam yang ganjil. Ni kita maklum 21, 23, 25, 27 dan 29. Setakat mana? Setakat itu sahaja. Kalau orang tanya lagi, Ustaz, habis selepas daripada tu, dalam malam yang ganjil yang banyak 21, 23, 25, 27 dan 29, 5 malam tersebut, mana satu yang secara tepatnya malam Lailatul Qadar? Kita kena cari sendiri. Cari sendiri. Dan orang yang dapat di antaranya iaitu salah satu rezeki yang sangat besar ni yang Allah nak bagi peluang yang berganda duduk dalam Ramadan, tidak ada pada bulan yang lain. Sekalipun Muharram itu adalah bulan yang pertama di dalam kalender Islam, sekalipun bulan Zulqa'dah, Zulhijjah adanya Hari Raya Idul Adha, itu adalah cerita tentang pengorbanan, satu benda yang besar di dalam kehidupan kita seorang beragama Islam. Sebab dia melibatkan pengorbanan. Walaupun pengorbanan, tetapi tidak diberikan Lailatul Qadar itu pada bulan tersebut, tetapi diberikan subhanallah yang mana duduknya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, namanya Lailatul Qadar di saat 10 malam yang terakhir para jemaah dirahmati Allah. Dan itu di antaranya nak sebutnya kasih sayang yang Allah nak bagi kepada kita dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Cuma yang menjadi persoalan, bagaimanakah diri kita bila menghadapi di dalam bulan Ramadan? Bagaimanakah saat kesediaan kita ni nak menjadi tetamu yang Allah sendiri bagi balasan secara direct bila masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak? Ataupun tidak ada seolah-olah berlaku sesuatu perbezaan pada diri kita. Sama je dengan bulan-bulan yang lain. Kalaulah bulan yang lain, solat pun lewat di hujung waktu dengan sengaja. Masuk Ramadan pun begitu. Maka rugilah orang-orang yang Allah berikan Ramadan dalam kehidupannya, tapi tidak ada sebarang perubahan. Terutamanya nak merebut ganjaran pahala yang Allah berikan secara berganda di dalam kehidupan kita. Para jemaah sekalian, sampaikan nak kata subhanallah, kalau nak cerita bab pahala berganda bulan Ramadan ni, banyak para jemaah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sehinggakan sekecil-kecil perkara pun yang kadang kita anggap biasa, tetapi ada pahalanya, subhanallah. Apa dia para jemaah sekalian? Agak-agak ni berkaitan dengan bau mulut orang yang berpuasa. Bau mulut orang berpuasa, kalau ikut bau kita secara fizikal tak lalu Ustaz. Tapi subhanallah, orang yang berpuasa Ramadan, bau mulutnya itu satu perkara yang Allah muliakan dalam kehidupan. Nampak para jemaah sekalian? Hinggakan tahap demikian, boleh jadi kita pun tak terfikir. Boleh jadi kita pun tak terbayang, sampai tahap begitu pahalanya, kehebatan, kemuliaan yang Allah nak beri dalam bulan Ramadan, iaitu bau mulut orang yang berpuasa. Sebab itu tak perlulah nak orang kata jaga tu penting, tapi terlampau ni sangat sampai ni siang hari bulan Ramadan, sikit-sikit bau, tak boleh pergi gosok gigi jap Ustaz. Kita nak kena jaga bau mulut ni. Bau mulut tak makan apa, bau mulut ni jadi lain.
Maka kita ambil perbaik. Itu yang kedua. Pertama tadi, solat sunat tarawih. Ni hikmah dari sudut nak katanya berganda berkaitan dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua namanya Lailatul Qadar, para jemaah sekalian. Dan yang ketiga, para jemaah tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di dalam Ramadan inilah salah satu kisah yang sangat agung, yang hebat, yang menjadi rujukan dalam kehidupan. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran apa dia? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ilal akhir ayat. Sadaqallahul azim. Dalam Ramadan sahaja yang cerita kisahnya, rupanya berlaku penurunan Al-Quran ini berlaku di dalam bulan Ramadan, yang fungsinya itu kita sedia maklum, hudan linnas, petunjuk bagi sekalian manusia, termasuk saya yang berkata, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan tujuan dia menjelaskan sesuatu petunjuk itu, perkara yang hak dan perkara yang batil di dalam kehidupan kita. Subhanallah. Apa bulan lagi nak sebut di antara selain daripada Ramadan? Dalamnya itu ada Lailatul Qadar, dalamnya itu ada diturunkan Al-Quran. Bahkan di antara peperangan banyak berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sebelum tibanya di dalam bulan Syawal. Peperangan secara fizikal apabila baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat berada di medan perang sekalian. 2 kilometer tolak Allah, mana orang nak tolong ni? Tak ada orang tolong ke? Tolak sekali sampai bengkel. Terdetik rasa demi tolak rasa Allah. Ini bukan 5 minit jadi ni, para jemaah sekalian. Tapi nak sebutnya kehebatan yang ada dalam bulan Ramadan, bukanlah kita nak suruh berperang hari ni duduk dalam bulan puasa. Tetapi kekuatan yang ada pada diri kita sepatutnya bila masuk di dalam bulan Ramadan, jihadun nafsi, iaitu jihad, iaitu berperang dengan hawa nafsu kita. Orang yang sedang berperang dengan hawa nafsu, terutama di dalam bulan Ramadan, kita sekarang yang sedang lakukan ini, inilah pahala yang berganda yang Allah nak bagi. Terutamanya, kejap lagi selang berapa jam nak sampai berbuka puasa. Para jemaah sekalian, kita maklum apa yang akan berlaku. Orang bertebaran pergi di bazar Ramadan, tak kira makanan apa, semua rasa nak beli. Sebab apa? Perut lapar. Nampak semua benda sedap. Kuih warna-warni pun rasa macam nak makan. Bahkan sayang nak makan kalau boleh nak buat hiasan. Para jemaah sekalian, maka itu nafsu yang dikatakan sebagai nafsu. Ikutkan hati nak beli. Sampai jalan sikit lagi nampak, oi nak beli. Sampai sikit lagi jalan nak beli. Para jemaah sekalian, dalam Ramadan antara terutamanya perkara yang ditekankan, jangan mengamalkan dengan budaya membazir, para jemaah dirahmati Allah. Kerana apa? Pembaziran dalam bulan Ramadan itu ada kalanya membawa kepada nafsu kita sahaja. Tak percaya, kita cuba tengok. Beli banyak-banyak, rupa-rupanya berbuka. Sebab itu Allah bagi kegembiraan orang berpuasa selain daripada saat bertemu dengan Allah, apa dia? Saat ketika mana hendak berbuka. Seronok kita rasa nak berbuka, dan saya yakin dan percaya kita pun ternanti-nanti. Bila ternanti-nanti itu, iaitu dalam hati kita ada rasa membuat-buat, oi seronok nak berbuka puasa. Dan bila Allah bagi kegembiraan di situ, bermakna ada kelebihan. Kadang-kadang kita makan tak banyak mana pun. Bila dah saat berbuka, dah dengar azan maghrib, kita makan boleh jadi makan 3 biji kurma, makan kuih 2-3 biji sikit, lepas tu minum air, dah rasa kenyang. Kejap lagi nak makan nasi, lepas solat tu sambung nak makan nasi. Makan nasi kadang-kadang pun satu pinggan isi, kalau makan dalam dulang pun tak berapa banyak, tiba-tiba boleh jadi rasa kenyang. Last ke mana pergi makanan-makanan banyak yang diborong di bazar-bazar Ramadan. Akhirnya tak apa Ustaz, kita simpan untuk murih. Okey lagi simpan murih. Balik-balik tarawih surau pula ada bagi makanan murih. Bawa balik, makanlah surau ni punya makanan murih. Nanti simpan tak elok, dia tak tahu berbuka tadi makanan pun ada simpan dalam peti. Simpan tak apalah, tunggu sahur. Tunggu sahurnya sahur, sampai bangun sahur tak lalu nak makan sangat dah. Makanan tadi, makanan berbuka semalam punya. Buatlah yang lain. Last ke mana? Dia pergi ke dalam tong sampah, para jemaah sekalian. Tanyalah orang-orang kerja yang kutip-kutip sampah ni. Bulan Ramadan di antara sisa makanan yang paling banyak dikutip, para jemaah sekalian. Ada yang tak terusik,
habis biar jadi makanan tak elok begitu sahaja para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak kata semua itu adalah berkaitan dengan apa? Ni peperangan bukan fizikal, tetapi perangan yang berada di dalam kita melawan dengan hawa nafsu, keinginan yang seringkali rasa hendak para jemaah sekalian. Walaupun nafsu ini ada peringkatnya, walaupun nafsu ini ada yang baiknya, tetapi dalam kehidupan kita, kecenderungan kita sebagai manusia, nafsu itu ke arah perkara yang buruk berbanding dengan perkara yang baik. Buktinya nak buat benda baik dengan benda yang buruk, mana yang lebih mudah dibuat? Benda yang buruk lebih mudah. Antara bangun solat subuh dengan tak nak bangun solat subuh, mudah lagi tak payah bangun. Dengan buat tak tahu dia, biarlah tak payah bangun, nanti boleh qada. Esok-esok boleh qada, dia main kira boleh qada. Itu okey lagi para jemaah sekalian. Ada yang sampai fikir orang jenis berharta, duit banyak, tak apa, tak payah solat, nanti boleh bayar fidyah. Dia main fidyah macam tu, tak boleh para jemaah sekalian. Fidyah itu diizinkan kepada keadaan yang tertentu, terutamanya berkaitan dengan puasa dan melihat kepada situasi seseorang tersebut. Tapi kalaulah dalam kehidupannya boleh mampu solat, tapi sengaja tak nak lakukan salat dengan niat duit ada banyak, boleh bayar fidyah, bagi makan ke orang lain dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak katanya, ni dalam bulan Ramadan, kasih sayang yang Allah nak bagi kepada kita sebenarnya untuk mendidik hawa nafsu kita pada saat ketika itu, agar tidak cenderung kepada nafsu-nafsu yang jahat. Sabar benda tersebut. Baik itu, tak apa, kita tak nak hurai panjang berkaitan dengan perkara tersebut dan kita pun semua sedia maklum. Habis peringkat yang pertama, namanya apa dia? Bonus yang Allah beri berkaitan dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Apakah dia yang kedua? Awsatuhu maghfirah. Di pertengahannya, iaitu pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sama macam tadi, bukan makna kata sebelum daripada ni, Allah bagi secara lebih lagi kepada kita bila tiba di dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita biasa dengarkan satu hadis yang sangat masyhur, apabila sampai bulan Ramadan, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin. Yang mana hadis tu yang bermakna kita maklum masuk bulan Ramadan, pintu-pintu syurga Allah dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapatnya, dan syaitan-syaitan turut dibelenggu pada saat ketika itu para jemaah sekalian. Nak cerita ni berkaitan dengan pengampunan yang Allah sediakan dalam Ramadan, sampaikan tahap demikian. Makna katanya, ni dah ada jalan dah. Nak orang yang dekat dengan Allah, kita rasa menyesal dengan dosa yang pernah kita lakukan sebelum daripada ni. Yes, Ramadan, inilah masanya yang paling terbaik para jemaah sekalian. Dan sebab itu kita diajarkan di antara solat sunat tarawih setiap 4 rakaat, doa yang kita amalkan berkaitan dengan pengampunan ini apa dia? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang mana secara umum makna kepada doa ini, kita meminta topik kepada kita. Apabila isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, andai aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah yang perlu aku lakukan? Nabi tak pesan solat banyak-banyak. Sebab apa? Itulah kelaziman yang sepatutnya kita kena buat, terutamanya di 10 malam yang terakhir. Nabi tidak berpesan bacalah Quran pada saat itu. Nabi tidak berpesan banyakkanlah bersedekah pada siang hari tersebut. Sebab itu sepatutnya yang menjadi kebiasaan pada diri kita. Tetapi Nabi berpesan kepada isterinya, apabila bertemu dengan malam tersebut, maka perbanyakkanlah dan mintalah doa kepada Allah. Apa dia? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa dia. Doa untuk apa dia? Minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkait dengan fasa yang ketiga tadi, iaitu aitakun minan nar, pembebasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu nampak kan kita doa,
Dua doa ni kadang-kadang selain Ramadan kita tak terperasan pun untuk baca para jemaah sekalian. Tapi bila masuk Ramadan ada solat sunat tarawih, dua doa inilah kadang-kadang kalau tak baca jadi macam satu benda yang pelik. Kan bila imam tak baca, tak baca ke dua doa tu? Apa dua doa tu? Yang tadi satu lagi, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa apa dia? Doa kita minta kepada Allah, keredaan pada Allah untuk memasuki di dalam syurganya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tu'itqun minan nar yang ketiga tadi. Kita minta pembebasan daripada azab dan juga siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi nak sebut, kalaulah berkaitan dengan pahala yang berganda untuk kita rebut di dalam Ramadan ini sangat banyak, peluang itu terbuka luas kepada diri kita. Cuma jangan dipertikaikan apa yang Allah bagi, pertikaikan apa yang kita lakukan para jemaah sekalian. Jangan duk sibuk fikir apa yang Allah bagi, tapi kita fikir apa yang kita buat. Sebab apa? Kita dah jelas, kita dah clear. Kalau tajuk disebutkan tentang bonus berganda dalam Ramadan, dengar pun kita dah tahu. Kan kalau dengar cerita, tajuk ni kita tahu dah dalam Ramadan ada pahala tu pula berganda. Tetapi bila nak sebut tajuk ini sebagai peringatan sebenarnya, bukan nak ingat nak bagi tahu sedekah pahala sekian-sekian dalam Ramadan, buatlah ni pahalanya berganda dan sebagainya. Tapi apa yang disebutkan dari awal permulaan tadi, perkongsian yang saya sebutkan termasuk untuk diri saya dari awal tadi, itu sebenarnya bukan kita nak cerita sangat kelebihan dalam Ramadan. Itu kita dah maklum. Tetapi itulah dari sudut apakah tindakan yang perlu kita lakukan. Maknanya kita nak tengok sampailah hari ni kita dah Ramadan yang kedua, kita ada berpuasa yang kedua para jemaah sekalian. Nak masuk pada yang ketiga. Bagaimanakah dari sudut kesediaan diri kita ni bila hadirnya bulan Ramadan, kita ni nak bersungguh-sungguh ataupun kita tidak ada kesungguhan para jemaah dirahmati Allah. Biarlah akhirnya Ramadan berlalu pergi begitu sahaja tanpa melakukan sebarang perubahan, terutamanya dari sudut amal ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat rugi para jemaah sekalian. Bahkan kalaulah kita lihat bukan amalan sahaja, kadang-kala tuan-tuan sekalian, dahsyatnya kita orang Malaysia ni ada setengah orang dia punya belanja makan Ramadan lagi besar daripada bulan biasa. Kan tu kerana apa? Nafsu tu para jemaah sekalian. Kerana nafsu nak berbuka. Dia punya belanja kalaulah sebelum ni tidak Ramadan para jemaah sekalian, belanja dia setakat satu hari RM30, RM40. Mungkin pagi sarapan, tengah hari, petang sikit dengan malam para jemaah sekalian. Masuk Ramadan, sekali jalan masa nak berbuka tu RM40, bahkan jadi lebih lagi. Ayam percik dah berapa ringgit dah para jemaah sekalian. Ayam golek lagi, 2 jenis ayam baru. Belum ayam madu lagi, belum ayam bakar lagi para jemaah sekalian. Tengok semua benda tu duk kira-kira, kalkulate balik. Ni lebih daripada belanja bulan yang biasa. Tuan-tuan dirahmati Allah, tu pun bonus juga berganda para jemaah sekalian. Tidur pun kadang jadi lebih tak? Dan tak ada buat apa sangat, tidur lah berganda sikit. Bulan biasa tak boleh tidur sangat, ada makan dan sebagainya. Bulan puasa ni tak ada buat apa, tidur je lah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebutnya sebagai pengakhiran. Kesimpulannya para jemaah tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang pertama saya nak sebutkan, bila mana hari ni kita berpeluang duduk berada dalam bulan Ramadan, saya kaitkan dengan kehidupan situasi kita sekarang para jemaah sekalian. Hari ni tugasan kita antaranya kita ajak lagi sama-sama sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan sekerja kita ini untuk apa dia? Menghidupkan bulan Ramadan kita, terutamanya tahun ini yang sedang kita lalui. Masih awal dan masih ada masa para jemaah sekalian. Ajak. Kalau ada tazkirah Ramadan, ada kuliah, ada salat sunat tarawih dihidupkan, maka peluang kita, jomlah sama-sama para jemaah sekalian. Saya ceritakan antara luahan kebimbangan rata-rata kebanyakan jawatan kuasa masjid dan surau apabila saya sempat berkuliah sebelum daripada Ramadan di beberapa tempat, termasuk di Puchong dan berada di tempat yang lain. Bila datang keluhan, bukan keluhan, kebimbangan jawatan kuasa masjid ni, dia kata, apa ustaz?
Kita risau ini sebelum Ramadan berapa hari, dalam seminggu lebih lagi nak Ramadan. Waktu kuliah biasa para jemaah sekalian. Kan jaiz dah dibenarkan buka sebelum Ramadan pagi dah boleh berkuliah seperti biasa. Kebimbangan kata yang pertama antaranya dari sudut kehadiran orang-orang yang datang ke Masjid Surau kita setakat ni sangat tidak memuaskan, bahkan lebih berkurangan daripada hari biasa sebelum musim PKP para jemaah sekalian. Sebelum PKP, hari biasa Isnin sampai Jumaat, kadang-kadang satu saf tak berapa penuh, ataupun kadang yang surau tu sempit sikit para jemaah sekalian, penuhlah satu saf, masuk dua saf, itu setakat tu sahaja. Tapi kali ni pun Ustaz, kita jadi bimbang sebab apa? Satu saf pun tak penuh, bahkan lagi kurang daripada sebelum ini. Bahkan kebimbangan itu barangkali kita takut antaranya pertama dah menjadi kebiasaan dalam diri masyarakat kita hari ini dengan keadaan kita sekarang. Dah jadi biasa. Bayangkan dah beberapa bulan kita tak dapat nak hadir ke masjid dan surau para jemaah sekalian. Bila tak dapat nak hadir ke masjid dan surau, tiba-tiba time buka, bahkan ada yang tak tahu, oh dah boleh datang ke masjid dan surau. Bahkan ada yang tak tahu, oh dah boleh datang berjemaah, oh dah boleh dengar majlis ilmu, rupa-rupanya. Sebab apa? Dah terbiasa dia anggap, tak apa, dekat rumah sajalah. Hatta solat Jumaat yang boleh diperuntukkan, boleh datang juga para jemaah sekalian, tapi tak apalah, tak payah datang, buat solat zuhur sajalah. Ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan kita dengan Ramadan itu berkaitan dengan bonus berganda. Marilah bersama-sama Ramadan ini, kalaulah sebelum daripada ni Ramadan tahun yang lepas, kita tengok bagaimana penilaian ibadah kita. Barangkali mungkin yang sebelum ini agak berkurang sebab di rumah para jemaah sekalian. Kena pula suami-suami kita, ketua keluarga, Allah Ustaz, pening pada telefon, Ustaz macam mana ni nak jadi imam ni, solat tarawih, selawat makbut takbut nak kena baca ke tak? Pening kepala tuan-tuan sekalian, nak kena baca ke tak Ustaz? Pening lah, kalau tak baca boleh, tak ada masalah. Tak ada, solat sajalah, cukup 8 rakaat, 3 rakaat pun selesai, tak ada masalah. Tahun ni selamat. Tak kena Ustaz jadi selamat, lega masjid surau boleh buka. Tak puas nak fikir surah apa nak baca ni, nak sampai hujung Ramadan. Para jemaah sekalian, maka bila dah ada peluang sedemikian ini, maka inilah masanya untuk kita upgradekan balik semula. Ada yang terkurang, bacaan Quran, tadarus kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Solat yang kita lakukan ada yang terlewat, ini masanya cuba menjaga di awal waktu sedikit para jemaah sekalian. Bahkan hatta dengan amalan-amalan yang lain. Dan yang terakhir sebagai kesimpulannya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan masa yang kita dipertemukan di dalam Ramadan ini, marilah kita sama-sama menjadikan ini peluang untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin kita takut sebelum ini bila duduk di rumah sahaja tak ada buat apa, kadang-kadang masa itulah teng-teng bunyi macam-macam para jemaah sekalian. Ada yang sampaikan tahap bila mana dia tidak meletakkan kebergantungan kepada Allah, boleh jadi bergaduh sampai kepada bunuh diri para jemaah sekalian. Zaman sekarang, terutamanya musim-musim macam ni, jangan buat main tuan-tuan sekalian. Lebih lagi hari tu, berapa bulan, 3 bulan kena duduk rumah, berapa bulan tak ada buat apa. Jadi stres, otak jadi tepu dan sebagainya, sampaikan tahap boleh bergaduh rumah tangga tuan-tuan dirahmati Allah. Rumah tangga bergaduh, bawa pergi mahkamah, sampaikan ada yang bunuh diri. Sebab apa? Sebabnya dia punya bisnes tak boleh nak move on, tak boleh nak pergi, kena bayar sewa tu, sewa kena bayar. Toke pula minta, tak boleh nak bincang dan sebagainya, maka jadi stres, tension dan sebagainya. Jadi semua ni berkaitan dengan soal apa dia? Soal untuk hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tahu masalah tetap akan ada. Hidup ni kalau tak ada masalah bukan hidup para jemaah sekalian. Hidup mesti akan ada masalah. Kejap lagi dah sudah ni pula pun nanti ada masalah lain pula. Masuk office tengok meja fail bertimbun, masalah juga tuan-tuan sekalian. Jadi masalah tetap akan ada, cuma kalau orang yang ada hati dia dekat dengan Allah, maka dia akan fikir dengan baik.
Dia tidak akan jadi satu perkara yang sampai bawa kepada yang lebih besar, tindakan-tindakan yang negatif yang tidak sepatutnya para jemaah sekalian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada petang ini dan kita menjadikan Ramadan ini adalah yang terbaik dalam diri dan kehidupan kita serta ahli keluarga kita bersama insya-Allah. Di sekadar itu pada pertemuan kita pada petang ni insya-Allah, kita ada hutang lagi pertemuan hari Jumaat ni ya insya-Allah. Majlis berbuka, solat dan juga tazkirah ringkas pada hari Jumaat ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.